Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Aslihah binti Salahuddin bersama ahli kumpulan saya iaitu Nik Nur Syairah binti Muhammad Kuzairi dan Michelle Enggejing dari Bahasa Melayu 3 ambilan Jun 2020 akan membentangkan berkaitan struktur karya dan pemikiran penulis dalam karya puisi yang telah kami pilih dalam Antologi Jom Adik Baca Puisi terbitan IPG Kampus Pendidikan Teknik pada tahun 2020. Baiklah, dalam pembentangan hari ini, kita akan mula dengan pengenalan terlebih dahulu. Dalam pengenalan, kita akan bincang tentang apakah itu puisi, jenis puisi dan juga puisi yang dipilih dalam tugasan ini. Antara puisi yang dipilih adalah dua pantun yang bertajuk Kereta Kecil Ibu dan Nasihat untuk Adik. Akhirnya, kita akan membuat satu kesimpulan secara ringkas dan tepat sebelum mengakhiri pembentangan kita pada hari ini. Baiklah, slide seterusnya disambungkan oleh Syairah. Jadi, pembentangan kumpulan kami akan dimulakan dengan pengenalan yang mengupaskan tentang apa itu puisi, jenis-jenis puisi dan juga puisi yang kami pilih untuk menghuraikan bentuk dan pemikiran yang terdapat di dalam puisi tersebut. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan puisi? Puisi menurut Kamus Dewan edisi keempat merupakan satu karangan yang berbentuk sajak, syair, pantun dan lain-lain yang berkaitan. Dan puisi ini, ia merupakan karangan berangkap yang terikat kepada bentuk khusus dan tetap. Contohnya, jumlah perkataan dalam baris, jumlah baris dalam rangkap, rima dan irama. Tadi Aslihah telah bentang maksud puisi berdasarkan kamus. Jadi, saya akan menjelaskan apakah maksud puisi berdasarkan seorang tokoh yang bernama Herman J. Waluyo. Berdasarkan Herman J. Waluyo, pada tahun 1994, puisi adalah satu bentuk karya sastera yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan telah disusun dengan menumpukan ke arah kekuatan penggunaan bahasa baik dari luaran dan juga dalaman. Pendapat ketiga dari Matthew Arnold 1994 yang mendefinisikan puisi merupakan satu bentuk kritikan tentang kehidupan serta reaksi seorang penyair terhadap dunia, dan reaksi tersebut boleh jadi reaksi yang positif ataupun reaksi yang negatif. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dinyatakan tadi, bolehlah dikatakan bahawa puisi ini sebenarnya merupakan satu karangan berangkap yang mempunyai format tertentu serta isinya dilontangkan menggunakan bahasa yang indah bagi menyampaikan pemikiran dan perasaan seseorang. Baiklah, setelah kita mengenai apakah itu puisi, mari kita lihat dengan lebih lanjut kepada jenis-jenis puisi yang ada dalam bahasa Melayu. Terdapat dua jenis puisi dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah puisi tradisional dan juga puisi moden. Puisi tradisional dibahagi kepada 4 jenis, iaitu pantun, syair, gurindam dan seloka. Manakala di bawah puisi moden hanya terdapat satu sahaja, iaitu sajak. Jadi, apakah maksud dengan pantun? Pantun merupakan puisi lama yang terdiri daripada banyak jenis, seperti pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 8 kerat, pantun 10 kerat dan juga pantun 12 kerat. Syair pula merupakan sejenis puisi berlagu dan gurindam merupakan bentuk puisi 2 baris yang membawa pengajaran. Seloka pula merupakan puisi yang mengandungi ajaran. Dalam puisi moden,
sajak merupakan puisi yang berbentuk karangan beranggap bebas. Bagi melengkapkan tugasan pembentangan khusus ini, kumpulan kami telah memilih puisi tradisional iaitu pantun yang terdiri daripada pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Bagi pantun 2 kerat, kami telah memilih karya Ratna Laila Syahidin yang bertajuk Kereta Kecil Ibu. Manakala bagi pantun 4 kerat, kami memilih karya Zawiyah Bahrum iaitu Nasihat Untuk Adik. Jadi, bagi kedua-dua karya ini, kumpulan kami akan melihat dan menghuraikan apakah bentuk dan juga pemikiran yang terdapat dalam puisi yang kami pilih. Seterusnya, saya akan menerangkan struktur karya yang dipilih iaitu pantun 2 kerat berjudul Kereta Kecil Ibu, karya Ratna Laila Syahidin. Jadi, kereta kecil ibu berbentuk terikat kerana ia mempunyai 4 rangkap serta 5 akhir setiap baris adalah AA, AA, 5 akhir AA. Misalnya, kereta kecil ibu jalannya tidak laju. Ibu pandu cermat, kami semua selamat. Kereta kecil merah bawaku ke sekolah. Jadi kita dapat lihat bahawa 5 akhirnya adalah AA. Kemudian kereta kecil ibu juga terdiri pada 6 hingga 8 patah suku kata bagi setiap baris. Contohnya, ibu pandu cermat, 6 patah suku kata. Kami semua selamat, 8 patah suku kata. Jadi pantun kereta kecil ibu juga terdiri pada 6 hingga 8 patah suku kata bagi setiap baris. Kemudian terdapat 2 baris dalam setiap rangkap. Baris pertama terdiri pada pembayang dan baris kedua terdiri pada maksud. Contohnya, kereta kecil ibu merupakan pembayang, jalannya tidak laju merupakan maksud. Kemudian unsur bunyi yang terdapat dalam pantun kereta kecil ibu terdiri pada aliterasi iaitu pengulangan huruf konsonan. Misalnya, kereta kecil ibu, kita dapat lihat bahawa terdapat pengulangan konsonan K dalam baris ini. Kereta kecil ibu, KK, kereta kecil ibu. Contoh lain adalah kami semua selamat. Kami semua selamat, pengulangan vokal S. Jadi terdapat unsur bunyi aliterasi di situ. Kemudian terdapat juga unsur bunyi asonansi yang merupakan pengulangan vokal, pengulangan huruf vokal. Misalnya, kereta kecil ibu. Di situ kita dapat lihat adanya pengulangan vokal I. Kereta kecil ibu. Kereta kecil. Kemudian contoh lain adalah kami semua selamat. Kami semua selamat. Jadi terdapat pengulangan vokal A. Jadi unsur bunyi yang terdapat dalam pantun 2 kerat kereta kecil ibu adalah aliterasi dan asonansi. Kemudian bentuk-bentuknya adalah terdiri pada 4 rangkap, 5 akhir setiap baris AA, dia berbentuk terikat dan dia terdiri pada pembayang dan maksud. Baiklah, terima kasih kepada Lala atas penerangan yang sangat jelas tentang struktur pantun 2 kerat tadi. Jadi, sekarang saya akan sambung kepada penilaian pantun dari segi pemikiran penulis. Jadi, apakah maksud dengan pemikiran penulis? Pemikiran ini bermula dengan idea-idea yang kemudiannya dimatangkan dan dijadikan buah-buah fikiran yang bernas dan signifikan. Berdasarkan rangkap yang pertama, kereta kecil ibu jalannya tidak laju. Di sini akan kita kena pasti bahawa penulis menyatakan bahawa ibunya yang sentiasa berwaspada dan tidak pernah memandu kenderaannya dengan laju. Bagi rangkap yang kedua, ibu pandu cermat, kami semua selamat. Akan kita dapat lihat bahawa penulis ingin menggambarkan kasih sayang seseorang ibu terhadap anak-anaknya yang sentiasa berhati-hati dalam memandu demi memastikan keselamatan anak-anaknya terjamin. Baiklah, slide seterusnya
akan oleh Syairah. Pemikiran penulis pada rangkap 3 iaitu kereta kecil merah bawa ke sekolah. Penulis mendorong pembaca untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki walaupun hanya sebuah kereta kecil kerana kereta kecil tanpa kereta kecil tersebut mungkin ia akan menjadi kesukaran kepada seseorang untuk ke sekolah dan akan membawa kepada kesukaran untuknya menuntut ilmu. Jadi penulis juga melihat sebuah kereta kecil juga mempunyai banyak jasanya dalam membantu memudahkan pergerakan sehari-harian. Manakala rangkap keempat iaitu Ku Cuci Selalu Gembira Hati Ibu, penulis cuba untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada ibunya yang telah menghantarnya ke sekolah dengan membasuh kereta ibu agar ibu selalu senang hati. Jadi perbuatan penulis yang selalu mencuci kereta ibunya itu adalah sebagai tanda penghargaan kepada ibunya kerana selalu menghantarnya ke sekolah pada setiap pagi. Seterusnya, saya akan menerangkan pula struktur karya yang terdapat dalam karya terpilih yang kedua iaitu karya pantun 4 Kerat berjudul Nasihat untuk Adik karya Zawiyah Bahrum. Jadi, menerusi pantun ini kita dapat lihat bahawa ianya terdiri daripada 4 rangkap. Kemudian, setiap rangkap ada 4 baris. Misalnya, timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Mari belajar mengaji, masa tua tidak meratap. Kita dapat lihat bahawa setiap rangkap ini terdiri daripada 4 baris. Kemudian, setiap baris ada 2 hingga 5 patah kata dan terdiri daripada 5 hingga 9 patah suku kata. Contohnya, timang tinggi-tinggi, 2 patah kata. Moga senang hidup di sana, 5 patah kata. Buai laju-laju, 6 patah suku kata. Moga senang hidup di sana, 9 patah suku kata. Dan karya ini terdiri, 5 akhirnya terdiri daripada ABAB. Contohnya, lompat si katak lompat, lompat tinggi-tinggi. A, B. Belajar cepat dapat, masa depan tiada rugi. A, B. Nampak tak? Nampak tak lompat si katak lompat, pat dengan nombor 1, baris pertama dan baris ketiga lompat, baris pertama lompat, baris ketiga dapat, baris kedua tinggi, baris keempat rugi. 5 akhir A, B. Jadi dalam karya ini 5 akhir setiap rangkap adalah A, B, A, B. Dan setiap baris pertama dan kedua dalam setiap rangkap dalam karya ini merupakan pembayang dan baris ketiga dan keempat merupakan maksud. Contohnya dalam rangkap keempat, tepuk amat-amai belalang kupu-kupu merupakan pembayang dan baris ketiga dan keempat iaitu kerja ramai-ramai beban berat pun termampu merupakan maksud. Baiklah, setelah kita mengenai struktur bagi pantun 4 kerat yang bertajuk Nasihat untuk Adik, marilah kita lihat apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penulis dalam pantun ini. Dalam rangkap yang pertama, lompat si kata lompat, lompat tinggi-tinggi, belajar cepat dapat, masa depan tiada rugi. Di sini, pemikiran penulis lihat kepada ayat yang ketiga dan keempat. Akan kita dapat lihat bahawa penulis mendorong pembaca untuk belajar bersungguh-sungguh agar dapat membawa keuntungan dan kejayaan pada masa depan. Bagi rangkap yang kedua pula, timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Mari belajar menggaji, masa tua tidak meratap. Di sini, pemikiran penulis juga lihat kepada ayat yang ketiga dan keempat. Akan kita dapat lihat bahawa penulis memesan bahawa seseorang hendaklah belajar menggaji sejak muda agar tidak mengalami kesukaran mengenal huruf
pada hari tua. Baiklah, slide seterusnya akan disambungkan oleh Syairah. Dipersilakan. Setelah membuat perbincangan bersama, pemikiran penulis yang cuba untuk diterapkan dalam rangkap ketiga iaitu buai laju-laju sampai pokok sena, usaha biar maju, moga senang hidup di sana ialah penulis menasihatkan pembaca untuk bekerja keras dan sentiasa istiqomah bagi menjamin kesenangan di akhirat kelak. Jadi usaha biar maju tersebut kami nampak pemikiran penulis iaitu usaha bagi memperbaiki diri dan moga senang hidup di sana tersebut kami gambarkan kesenangan hidup bukan di masa hadapan tetapi lebih luas iaitu kesenangan di akhirat kelak. Dan bagi rangkap keempat iaitu tepuk ramai-ramai belalang kupu-kupu, kerja ramai-ramai beban berat pun termampu, penulis mendorong pembaca untuk bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu tugas agar beban yang digalas terasa lebih ringan. Jadi bukan itu sahaja, kerjasama yang dilakukan akan mendorong kepada ikatan silaturahim yang akan terjalin antara manusia atas sebab kerjasama yang dilakukan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan analisis struktur karya dan pemikiran penulis yang telah kami laksanakan, kami dapati bahawa puisi yang dipilih iaitu pantun secara dasarnya mempunyai bentuk yang memenuhi bentuk-bentuk dan format permintaannya. Tambahan pula, setiap rangkap dalam pantun yang dihasilkan ini mempunyai makna tersirat yang kita harus fahami secara mendalam supaya kita dapat mengetahui manfaat ataupun mesej tersirat yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis menerusi pembacaan pantun tersebut. Sekian, terima kasih.